Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, we meet again uh, in my class, Biology Form 4. Okay, today our class will be continue for chapter 9. It's still about digestion. Okay, jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya. Okay, untuk kelas kita pada pagi ni, we will continue our lesson on still in chapter 9 about digestion. Okay, and our topic today is about assimilation. Okay, so semuanya harapnya dalam keadaan sihat ya. Cuaca sejuk hari ni hujan lagi. Okay, so kita flashback balik, kita cuba recall balik memory kita apa yang kita dah belajar dalam tajuk sebelumnya, subtopik 9.3 about absorption. Okay, siapa masih ingat tentang absorption? Apa yang kamu belajar adalah absorption. Okay, apakah adaptation? Okay, sebelum saya tanya adaptation, okay, proses absorption berlaku di mana? Small intestine. Small intestine. To be specific, which part pada small intestine? Ileum. Ileum. Okay, dekat ileum. Very good. Okay, what is the adaptation for ileum to carry out absorption efficiently? Apakah ciri-ciri adaptasi yang ada pada ileum untuk menjalankan proses penyerapan secara efisien ataupun cekap? Covered by villi. Okay, covered by villi. Okay, lagi? Folded internal layer. Okay, folded internal layer. Bagus. Ain, Radia. Lagi? Apa lagi struktur yang ada dia punya adaptation dia? Okay, untuk villus, apakah dia punya adaptation dia? One cell thick. One cell thick. Okay, setebal satu sel. Thickness dia nipis. Okay, lagi? Thickness dia tu apa yang setebal satu sel tu? Epithelial layer. Yes, Khairul Izzah. Bagus epithelial layer. Okay, lagi? Apa lagi ciri penyesuaian yang ada? Dia ada Network of blood capillaries. Okay, network of blood capillaries for Transport Digestive product. okay, support digestive product ataupun digested food. Okay, apakah ciri yang ada untuk dia menambah luas permukaan? Apa ciri yang dia ada untuk menambah jumlah luas permukaan supaya penyerapan tu lebih cekap, lebih banyak dan lebih cepat? Microvillus. Okay, ada microvillus. So dia paling utama, yang pertama dia berlipat-lipat. Okay, yang kedua dia ada villus. Yang ketiga dia ada microvillus. Okay, itu dia punya penyesuaian untuk menambah jumlah luas permukaan. Okay, last questions. Okay, laktil. Okay, soalan berkenaan dengan laktil. Okay, so laktil ni dia menyerap, dia absorb food product jenis apa? Digested food yang jenis apa? Boleh senaraikan? Apakah yang Fatty acid diserap? dengan glycerol. Okay, fatty acid, glycerol. Lagi? Vitamin A, D. Okay, vitamin A, D, E, K. Okay, very good. Okay, so Alhamdulillah, maksudnya kamu tontonlah video yang saya rakam pada hari Isnin lepas. Okay, so thank you very much. So kita akan teruskan dengan subtopik yang keempat, 9.4. Okay, our lesson today is for subtopic 9.4. It's about assimilation. Okay, tajuk yang kita akan fokus pada hari ini adalah subtopik yang keempat, iaitu 9.4, 9.4, asimilasi. Okay, siapa tahu apa maksud asimilasi? Kalau dalam budaya, mengasimilasikan budaya Jepun ke dalam kehidupan, apa maksud asimilasi? Contohnya budaya Jepun, apa budaya Jepun yang bagus? Dia menepati masa kan. So kita mengasimilasikan dalam
dalam kehidupan kita. Apa maksud asimilasi? Mencontohkan yang baik. Menggunakan. Okey. So asimilasi ni kata mudah dia mengambil hak orang dan membuatnya seperti hak sendiri. Lebih kurang macam tu lah, tapi bukan mencuri Okey, maksudnya kita meminjam ataupun mengambil dan mengubahnya supaya bersesuaian dengan diri kita. Okey, contoh budaya-budaya yang bagus kita serapkan ke dalam bangsa kita, cara hidup kita supaya ianya sesuai dengan kehidupan kita. Okey, tetapi dalam biologi assimilation dia maksud dia lain. Okey, tetapi lebih kurang sama je dia punya maksud dia. Maksudnya kita ambil satu benda dan jadikan ianya kepunyaan diri kita. Okey. So kita punya learning standard hari ni, okey, ada we have 2 learning standard. Kita ada 2 learning standard. Okay, the first one is to describe the roles of circulatory system in the assimilation of digested food. Okay, tadi 9.3 kamu dah belajar tentang penyerapan. So, absorption tu dah masuk, digested food dah masuk ke dalam blood capillaries dan juga ke dalam lymphatic system iaitu lactil. Okay, both adalah bila dia combine, dia akan terlibat dalam transport system lah. Okay, yang pertama kita nak describe the role of circulatory system in the assimilation of digested food. Bagaimana sistem pengangkutan, sistem peredaran ini membantu proses assimilation. Okay, peranan dia. Okay, number 2, discuss the functions of liver in assimilation of digested food. Okay, kita nak discuss dari segi fungsi liver, hati dalam proses asimilasi. Okay, so apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah yang pertama, metabolism of digested food, carbohydrates and protein. So earlier in chapter berapa chapter 4 ke chapter 5, you have learned about metabolism. Metabolism ada 2 reaction kan? Reaction yang pertamanya adalah Anabolism. Yang keduanya adalah Catabolism. Okay, digestion adalah proses yang mana satu? Catabolism ke anabolism? Catabolism. Digestion. Kenapa catabolism, Ainul? Sebab daripada substrate ia berpecah kepada 2. Daripada kompleks. Daripada bahan kompleks, iaitu contoh dia karbohidrat, dia akan breakdown jadi simple molecules iaitu glukos. Jadi catabolism ni di breakdown. Okey. Dan assimilation ni adalah proses anabolism. Dia build up balik daripada simple untuk jadi kompleks. So metabolism of digested food ini yang kita nak tengok, itu anabolism lah, iaitu penggunaan karbohidrat dan juga proteins. Okey, number 2, storage of nutrients. Okey, jadi bahan-bahan yang diserap daripada digested food tadi, kalau dah mencukupi ataupun berlebihan, what liver will do? Okey, hati akan buat apa? Okey, dan yang ketiga, fungsi lain hati adalah terlibat dalam proses detoxification. So, lebih kurang macam ada 4 perkara lah. Yang utamanya ada 2. Okey, yang pertama kita nak tahu peranan circulatory system dalam assimilation. Number 2 is to discuss the function of liver. Di mana function of liver tu kita pecahkan kepada 3. Okay, the first one is yang terlibat dalam metabolism, iaitu anabolism untuk carbohydrates and protein. Yang kedua, dia berfungsi sebagai storage organ. Okay, dan yang ketiga, dia bertindak dalam proses detoxification. Okay, so we will go for the first learning standard. Okay, it's about the role of circulatory system. Okay, so there are a few roles of circulatory system. Okay, the first one is human circulatory system consists of blood circulatory system and lymphatic system. Okay, sistem peredaran manusia ini adalah hasil gabungan daripada 2 main system, iaitu blood circulatory system, blood circulation system, sistem peredaran darah, and also lymphatic system. Okay, previously you have learned in subtopic 9.3 that absorption melibatkan 2 saluran, iaitu blood capillaries dan juga lactil.
blood capillaries adalah component of blood circulation system, manakala lacteal is a part of lymphatic system. Okay, to help the transport nutrients to be assimilated. Okay, so dia akan collect, dia akan absorb digested food daripada villus. Okay, and then dia akan transport that nutrients to the liver dan juga ada parts of the body for the process of assimilation, untuk diasimilasikan. Okay, so what happened in 9.3, you have learned about that glucose, fructose, galactose, amino acid, minerals, vitamin B and C is absorbed into the blood capillary of the villus, and then it will transport out of the small intestine to the liver. Dia akan hantar bahan-bahan tadi ke liver by the hepatic portal vein. Jadi nama salur darah tadi yang membawa glucose, amino acid, mineral, vitamin C and fructose and galactose semua tu yang masuk melalui blood capillaries akan masuk ke liver melalui vein yang dinamakan sebagai hepatic portal vein. Hepa is refer to liver. Okay, hepatic portal vein ni adalah salur vena ke hati. Okay, and then all these digested food molecules are transported away to all cells in the body by the blood circulatory system. Okay, maksudnya bahan-bahan yang saya sebutkan tadi akan dihantar dulu ke liver dulu. Maksudnya dia punya station pertama dia selepas keluar daripada small intestine, daripada ilia, dia akan singgah dekat liver dulu. Okay, and then liver akan buat sesuatu, and then after that all of them will be transported away to the blood circulatory system. Dia akan hantar ke dalam sistem peredaran darah, pergi ke jantung dan seterusnya, akan disebarkan ke seluruh badan. Okay, okay, itu melibatkan blood capillaries. Okay, itu peranan blood circulation system. Okay, number 2, kita nak tengok peranan lymphatic system. Okay, so dalam villus we have lacteals. Lacteals will absorb glycerol, fatty acid, vitamins A, D, E, K. Okay, so all these nutrients will be absorbed into the lacteals of villus and transported out of the small intestine by thoracic duct. Okay, kalau glukos apa semua tadi melalui hepatic portal vein, dia pergi ke hati. Okay, tetapi yang ini daripada lacteal dia akan pergi kepada thoracic duct. Thoracic duct ni dekat bahagian dada kita lah, thorax. Okay, sejenis lymph vessel. So ianya akan disalurkan ke dalam lymphatic system, dan bila sampai ke bahagian bahu, okay, bila sampai ke bahagian bahu lymphatic system tadi, okay, dia akan berkumpul dekat left shoulder, dekat bahu kiri. Okay, dia akan pergi ke bahagian bahu kiri, dia ada thoracic duct, okay, salur ductus thorax, okay, joins the left subclavian vein. So bila sampai dekat bahagian bahu, barulah lymphatic vessel tadi akan bergabung dengan salur blood circulation, okay, yang dinamakan sebagai left subclavian vein. So bahan-bahan tadi akan masuk ke dalam bloodstream melalui left subclavian vein. Maksudnya at last dia akan masuk ke dalam blood system juga. Cuma bezanya dia tak pergi ke hati. Sebab bahan-bahan tadi adalah bahan yang larut lemak. Okay. Okay, itu first part. Learning standard number 1 iaitu the role of circulatory system. Now kita nak tengok second learning outcomes, learning standard. Learning standard kita yang kedua iaitu the functions of liver in the assimilation of digested food. Okay, peranan hati dalam asimilasi makanan tercerna. Okay, so first of all yang kamu kena tahu, seperti yang saya tanya tadi, adalah what is assimilation? Okay, so assimilation is the process where the products of digestion ataupun digested food tadi are absorbed and utilized in the body cell. Okay, so asimilasi ni adalah satu proses di mana
produk pencernaan akan diserap dan digunakan oleh sel badan. So, digunakan tu bermaksud dia tukar kepada bentuk lain. Contohnya, kamu makan nasi. Okay, nasi adalah starch. Starch adalah karbohidrat. Okay, so bila kamu makan kunyah-kunyahnya, amylase akan break down, akan hydrolyze the cooked starch into maltose. Okay, kemudian pergi kepada perut tak jadi apa-apa, pergi kepada duodenum, sambung pula dengan pancreatic amylase, dia akan hydrolyze jadi maltose. Maltose pergi dekat usus kecil, small intestine, ileum, akan dicernakan oleh maltase. Jadilah glukosa. Okay. Now that glucose will be absorbed by the blood capillaries of the ileum. Dia masuk. So that glucose will be used by the body. Dia akan gunakan dan dia akan bercantum sesama dia, tetapi dia tak akan jadi starch balik. Dia tak akan jadi starch balik. Ataupun kita makan protein ikan. Okay, ikan adalah protein. Bila kita makan, asid amino tu akan digunakan untuk build up protein dalam badan kita. Maksudnya dia tak akan jadi ikan balik. Kalau makan ikan jadi ikan, memang kita ni pun dah lama jadi ikan. Makan lembu jadi lembu kan, tak boleh. So that's why saya bagi tahu tadi, asimilasi tu kita ambil sumber daripada orang lain, kemudian kita gunakan, kita ubah suai, jadikan seperti kepunyaan kita. Okay, kata yang maksud yang paling mudah difahami lah. Okay, so now kita nak tengok function of liver. Okay, so the functions of liver in the assimilation of digested food can be list out in 3. Okay, kita boleh senaraikan dalam 3 fungsi utama dia. Okay, the first one is metabolism of digested food. Dia terlibat dalam proses metabolisme makanan tercerna. Okay, yang keduanya adalah terlibat dalam proses detoxification. And number 3, as a storage organ for nutrients. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, so metabolism of digested food. Okay, metabolism of digested food, dia bertindak macam mana? So the glucose is used for cellular respiration. Okay, glucose tadi yang diserap dalam villus tadi akan digunakan dalam cellular respiration to produce energy. Dia akan gunakan glukos tadi dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Okay, and then amino acid. Okay, amino acid are used for synthesizing plasma protein and enzyme. So asid amino yang kita cernakan tadi akan digunakan untuk mensintesis protein plasma dan juga enzim. Diguna untuk menghasilkan protein-protein yang sesuai di dalam badan kita. And then if excess, kalau berlebihan amino acid tadi through the deamination process, excess amino acid are turned into urea to be excreted through the urine. Kalau amino acid tadi berlebihan, okay, hati akan menjalankan proses pendiaminan. Okay, deamination process, di mana dia tukarkan asid amino tadi kepada urea dan seterusnya dihantar ke ginjal dan disingkirkan daripada badan dalam bentuk urine, air kencing. Okey, itu peranan pertama hati, iaitu terlibat dalam metabolism of digested food. Okey, number 2. Okey, liver as detoxification organ. Okey, bagaimana hati ni menjalankan fungsi dalam proses penyahtoksinan. Okey, detoxification. Okey, so the liver cell will expel toxic substances from the blood. So kalau ada bahan-bahan toksik yang kita termakan, contohnya ada racun ke, ada heavy metals ke, ataupun ada dadah ubat-ubatan yang kita makan dan ianya boleh memberikan kesan sampingan kepada badan kita, so ianya akan dihantar ke hati dulu. So darah tu akan hantar ke hati, and then hati akan menjalankan, liver cell will expel the toxic substances. Okay, dia akan nyahkan toksin yang ada di dalam toksin tersebut, kemudian toxic substances then are expelled through the urine. Lepas tu dia akan singkirkan melalui air kencing. That's why kalau kita makan ubat
okey, makan antibiotik dan sebagainya. Okey, bila kita kencing, bau dia bau seperti ubat juga. Sebab dia dah nyah toksin. Okey, itu peranan hati. Maksudnya kalau banyak benda yang beracun, yang merosakkan badan kamu makan, contohnya ada pewarna ke, ada perasa, tiruan dan sebagainya dalam makanan tersebut, so hati akan bekerja lebih keras. Dia perlu nyah toksinkan bahan-bahan kimia tadi, chemicals tadi, untuk disingkirkan daripada badan kita. Okay, and then the last one, the last function, the last role for liver is as a storage of nutrients, sebagai tempat simpanan nutrien. Okay, so excess glucose is converted to glycogen to be stored. Okay, so dia akan tukarkan kepada glycogen. Glukos kalau berlebihan, dia akan tukarkan kepada glycogen dan disimpan di dalam hati. Kalau urea tadi dia tak boleh simpan, dia kena singkirkan. Asid amino kalau berlebihan, dia akan tukarkan melalui proses deamination, dia singkirkan. Tetapi glukos, kalau kita makan banyak-banyak nasi, dia tukar ke glukos, dan glukos tu berlebihan, dia akan ditukarkan kepada glycogen dan disimpan dekat dalam hati. Okay, so kita tengok pula sejenis penyakit yang berkaitan dengan liver. Ada dinyatakan dalam buku teks, so saya highlightkan juga kat sini. Okay, yang dinamakan sebagai liver cirrhosis. Okay, liver cirrhosis, so diagram dekat sebelah ni, dia menunjukkan satu normal liver dan juga liver of a cirrhosis patient. Okay, kalau kita tengok normal liver ni cantik je, warna gelap, lepas tu nampak licin je. Okay, tetapi liver of cirrhosis patient, dia nampak menggerutu. Okay, warna dia pun dah bertukar warna yang tak cantik, bertumpuk-tumpuk. Okay, so liver cirrhosis is a type of liver disease caused by factors such as alcoholic drinks, toxic substances and hepatitis. Okay, liver cirrhosis ni adalah penyakit liver yang disebabkan oleh beberapa faktor, sebagai contoh alcoholic drinks, minum arak terlalu banyak. Okay, ataupun terlalu banyak toxic substances. Okay, dan juga mungkin disebabkan oleh penyakit hepatitis. Okay, so what happen? Liver cell are replaced by scarred cell that cause failure in liver function. So apabila tiga faktor ni menyerang hati, contohnya minum arak, ada bahan toksik yang terlalu kuat, ataupun diserang oleh penyakit hepatitis, okay, sel-sel dekat hati akan jadi scarred cell. Sel-sel yang berparuk, dia ada fiber. Okay, dan akhirnya liver cell will fail to function. Sel hati akan gagal berfungsi. Maksudnya dia tak boleh jalankan tiga fungsi tadi. Dia tak boleh menjalankan metabolisme, dia tak boleh penyah toksinan, detoxification, dan juga dia tak boleh jadi organ penyimpanan. Okay, and then hepatitis is an inflammation of liver caused by a viral infection, toxic substances or autoimmune reaction. Okay, jadi kalau penyakit hepatitis ni disebabkan oleh, adalah satu penyakit keradangan hati yang disebabkan oleh jangkitan virus hepatitis ataupun toxic substances yang tertentu, ataupun autoimmune reaction, penyakit autoimmune, auto keimunan, maksudnya sistem keimunan yang menyerang hati dia sendiri. Okay, so macam ni lah rupa dia, penyakit liver cirrhosis. Okay, seterusnya untuk learning standard yang kedua, okay, tadi adalah peranan hati dalam proses metabolisme. Okay, sekarang kita nak tengok transportation of nutrient and the assimilation in the liver and the cells. Okay, kita nak tengok proses asimilasi yang dijalankan oleh hati dan juga sel. Okay, so bahan-bahan tadi, bahan-bahan digested food tadi akan diangkut pergi kepada hati dan juga akan berlaku proses assimilation. Okay, so assimilation in liver ada melibatkan dua nutrien saja, iaitu glukos dan juga amino acid. Okay, so gambar rayah ni ada dalam buku teks. Okay,
So kalau kita tengok dalam gambar raja hati ni, okay, so ini adalah small intestine, dekat bahagian bawah ni adalah small intestine. Okay, dia ada fatty acid dan juga glycerol, ada glukos, ada amino acid. Okay, ada lipid. So untuk dekat hati ni kita fokus kepada glukos dan juga amino acid. Okay, kita fokus kepada amino acid. Okay, so glucose and amino acid will be absorbed into the blood capillaries. Okay, so bila dia masuk dalam blood capillaries, dia akan diangkut pergi ke hati melalui hepatic portal vein. Okay, melalui hepatic portal vein. So once dia dah sampai dekat liver, glucose in the liver is used for cellular respiration. Okay, when required by the body, and the excess is converted to glycogen and stored in liver. Jadi, glukos tadi akan digunakan dalam cellular respiration. Okay. Kemudian kalau ada berlebihan, dia akan tukarkan kepada glycogen. So, glycogen ini akan disimpan di dalam hati. Okay, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam hati sebab ada glycogen dalam hati. Tak boleh simpan jarum. Okay. And then when the blood glucose level in the blood decrease, okay, the body needs energy, glycogen is converted back to glucose. Okay. So apabila blood glucose level tu dah rendah, kandungan gula dalam darah kita rendah, contohnya sekarang puasa. Okay, ada yang puasa 10 Muharram, puasa hari Ashura. Okay. Jadi kandungan glukosa dia akan menurun sebab dia tak makan. Okay, so dia perlukan tenaga untuk berjalan, untuk buat kerja rumah, untuk belajar dan sebagainya. So bila blood glucose level dalam darah rendah, okay, tenaga dia akan jadi rendah, penghasilannya, maka liver akan convert balik glycogen yang disimpan tadi kepada glukos untuk kegunaan semasa berpuasa tadi. Ianya melibatkan hormon. Nanti dalam tajuk homeostasis nanti kita akan cerita balik. Okay, and then when the glycogen supply reach a maximum level, okay, the excess glucose is converted to fats. Okay, kalau kata glycogen tadi dah disimpan dalam hati terlalu banyak, okay, tak buat aktiviti pun, dia makan je kerja dia, makan tidur. So glycogen tadi tak burn up, dia tak tukarkan kepada glukos untuk hasilkan tenaga. So lama kelamaan storage dekat liver tu will be full. Okay, dia dah capai maximum level. And then the excess glucose is converted into fats. Glukos yang berlebihan tadi yang tak ada tempat nak simpan dah tu, dia akan tukar kepada fats, dan fats tadi will be stored dekat muscle. Dia akan simpan dekat organ-organ lain. Okay, itu assimilation of glucose. Kalau berlebihan, kalau berlebihan, dia akan tukar kepada glycogen and then store in the liver. Okay, kemudian bila blood glucose level decreases, okay, dia akan convert balik kepada glucose untuk jalankan cellular respiration. And then if the glycogen supply reach at the maximum level, dia dah mencapai tahap yang maksimum simpanan dia, so dia akan tukar kepada fat, excess glucose tadi. Seterusnya, assimilation process in liver yang melibatkan amino acids. Okay, so the liver synthesizes plasma protein and enzyme from the amino acid. So bila amino acid diangkut daripada small intestine melalui hepatic portal vein, dia sampai dekat liver. Okay, so sebahagian amino acid tadi akan ditukarkan untuk menghasilkan plasma protein dan juga enzim. Okay, and then sekiranya there are excess amino acid, the amino acid cannot be stored in the body, tak boleh disimpan dalam badan, tak ada tempat. Okay, so it will broken down through the deamination process. Kalau amino acid tadi berlebihan, dia akan break down kepada urea dalam proses deamination, pendiaminan. Okay, kemudiannya akan expel out from the body. Dia akan singkirkan melalui urine. And then when the glucose supply is insufficient, bila glucose supply tak cukup, okay, katakan kurang glukosa dalam badan,
So liver will convert amino acid into glucose. Jadi hati pun boleh tukarkan amino acid yang berlebihan tadi kepada glukosa dengan syarat glukos tak cukup. Kalau amino acid berlebihan, glukos cukup, dia akan broken down into urea melalui proses deamination. Okey, itu dua proses. Proses yang berlaku melibatkan amino acid dan juga glukos di dalam liver. Seterusnya kita nak tengok assimilation process in cell. Proses asimilasi di dalam sel badan. Okey, yang melibatkan three types of digested food. Okey, glucose, amino acid and lipids. Okey, kita akan tengok tiga perkara tu Okey, so sekarang tadi amino acid, glucose, amino acid dia singgah kat liver dulu. Kalau berlebihan apa jadi, kalau tak cukup apa jadi. Okey, now sebahagian daripada glukos dan juga amino acid akan dihantar kepada sel. So amino acid dan juga glukos, okay, so kita tengok yang glukos dulu. So glukos akan dihantar kepada body cell untuk menjalankan cellular respiration. Where glucose is oxidized through cellular respiration to release energy, water and carbon dioxide. Okay, and then the excess glucose is kept as glycogen in muscle. So kalau ada glukosa yang berlebihan setelah dihantar, okay, ianya akan disimpan dekat muscle dalam bentuk glycogen. And then energy that produced through the cellular respiration will be used for cellular processes such as protein synthesis. Jadi tenaga yang terhasil melalui pengoksidaan glukosa tadi akan digunakan untuk proses yang lain pula. Contoh dia protein synthesis, untuk synthesize protein. Itu yang berlaku di dalam sel kita. Kalau ianya melibatkan amino acid, so amino acid dia masuk ke dalam blood capillaries dekat villus. Okay, kemudian dia pergi dekat liver. Okay, so amino acid tadi akan dihantar kepada body cells juga. So amino acid are used to synthesize new protoplasm and also repair damaged tissue. So amino acid tadi digunakan untuk menghasilkan protoplasma yang baru dan juga untuk membaiki tisu-tisu yang rosak. And also amino acid are used to synthesize hormone and enzyme. Digunakan untuk mensintesis hormon dan juga enzim. So dalam gambar ni semua dah diceritakan. So tengok gambar ni pun dah cukup dah, tak perlu ayat yang kat tepi ni insya-Allah. Okay, last one. Okay, assimilation process in cells. Okay, yang melibatkan lipids. Lipids ni dia lalu jalan yang berbeza dengan glucose dan juga amino acid. Different pathway. Glucose and amino acid dia lalu ikut hepatic portal vein pergi kepada liver. Manakala lipids dia akan masuk melalui salur apa tadi? Thoracic duct. Melalui lacteals seterusnya pergi kepada thoracic duct dan masuk ke dalam blood circulatory system melalui salur vena apa? Vein apa? Apa nama vein tu? Subclavian vein. Subclavian vein. Left subclavian vein. Okay, left subclavian vein. Okay, so bila dia masuk ke dalam left subclavian vein, dia terus dihantar kepada body cell. Dia terus pergi kepada body cell. So that lipids such as phospholipid and cholesterol are primary component that build the plasma membrane. Jadi phospholipid dan juga kolesterol digunakan untuk menghasilkan plasma membrane. And then excess fats are kept in adipose tissues. Kalau fat tu berlebihan, dia tak singkirkan. Dia simpan di dalam adipose tissues underneath the skin as stored energy, sebagai simpanan tenaga. Sebab lemak adalah 2 kali ganda kandungan tenaganya berbanding dengan karbohidrat. Okay, so when there is insufficient glucose, kalau kekurangan glukos, barulah fats tu akan dioksidiskan. Okay, fat is oxidized to release energy when there is insufficient glucose. Kalau tak cukup. Okay, kalau glukos cukup, maka fat tu akan disimpan selama-lamanya. Jadi itu adalah assimilation proses yang berlaku di dalam badan manusia yang melibatkan liver.
Okay, that's all for today. Thank you so much for viewing my video. I hope what I teach today can be understand. Saya harap apa yang saya ajar hari ini dapat difahami. Dan jangan lupa untuk melakukan latihan kendiri dengan link yang saya sediakan dekat description dan juga dekat dekat channel Telegram saya. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.